يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. Yang Musa lagi saya muliakan Tuan Haji Basri, wakili seluruh kepimpinan ahli jawatankuasa Surah At-Taqwa, Al-Fadhil Ustaz Haji Hashim, Ustaz Haji Hidayat kalau ada, tak ada, Tuan Imam, ya, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bertemu pada hari dan pada pagi yang penuh dengan limpah keberkatan hinggalah kepada detik malam ini, malam nisfu Sya'ban. Ingin saya mulakan majlis ilmu pada pagi ini dengan satu persoalan. Apakah ibadah yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada hamba-Nya, namun Allah Subhanahu Wa Taala juga melakukannya? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, pada pertemuan terdahulu 2 minggu yang lalu, kita sempat juga membicarakan satu sosok tubuh. Tak apa, Haji Basri, saya buka slide lain tu yang dia exit tu. Pada pertemuan 2 minggu yang lalu, kita sempat membincangkan satu sosok tubuh yang digelar Fir'aun. Dalam catatan dan pandangan sejarawan, Fir'aun yang dimaksudkan dalam era Nabi Musa, khususnya di dalam Al-Quran itu, adalah Ramses II. Ya. Cuba dilakarkan semula oleh Artificial Intelligence. Barangkali inilah ketampanan wajah Fir'aun. Ya. Ini pemaisuri Fir'aun. Lalu mumia yang sudah berusia ribuan tahun diterbangkan ke Perancis dari bumi Mesir. Dan di mana mumia ini disimpan? Sudah pasti di dalam piramid. Muslimin dan muslimat yang pernah menjejakkan kaki di hadapan piramid pasti merasa takjub, kagum. Satu bongkah batu yang disusun itu sudah melebihi saiz dan ketinggian manusia. Bagaimanalah agaknya teknologi pembinaan di zaman itu? Bermakna Fir'aun ataupun Ramses II ini dikelilingi pentadbirannya itu oleh pakar-pakar yang bukan calang. Sama ada saintisnya, arkiteknya, engineernya. Kalau tidak akan terbina dan berdirinya monumen-monumen
sejarah itu. Walaupun piramid itu bangunan binaannya sangat tinggi, namun pintu masuknya sangat sempit, kecil. Lihat bagaimana aturan seni bina ini. Profesor Dr. Maurice Bucaille dalam karya ulung beliau yang berjudul The Bible, The Quran and the Science telah pun membuktikan bahawa Ramses II ini sewaktu ajal menjemputnya bukanlah asbab daripada pertempuran di medan peperangan di antara Firaun dan Nabi Musa. Proses otopsi yang dijalankan kembali ke atas mumia yang masih utuh fizikalnya ini. Dan ia telah dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala menerusi ayat yang ke 90, 91, 92 surah Yunus. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. Maka pada hari tersebut, hari kejadian kematian Firaun itu adalah kerana lemas. Kalau lihat pada baris yang kedua ini, hatta iza adrakahul gharaq. Sehingga mana apabila Firaun dan bala tenteranya ini dalam keadaan lemas. Qala amantu annahu la ilaha illa allazi. Disebabkan oleh faktor umur, tetapi faktor musibah yang paling menyakitkan di saat nyawa nak berpisah daripada jasad itu adalah kematian dalam keadaan lemas. Kebiasaannya bahagian paru-paru itu akan pecah. Bayangkan ketika Firaun lemas pada skala kedalaman laut, barangkali lebih daripada 100 meter di bawah dasar. Kerana Allah SWT memerintahkan semula kepada Nabi Musa untuk memukul laluan tersebut dengan tongkat. Akhirnya air laut kembali bertaut. Dan diriwayatkan bahawa ketika itu Firaun dan bala tenteranya baru sampai di pertengahan laut ketika nak melintas ke seberang. Maka sudah pasti kedudukan laut ketika itu bukan rata, tetapi berada di paras bawah. Bayangkan dalam keadaan Firaun tidak ada tempat untuk berpijak dan tidak ada tempat untuk dia berpegang. Dalam keadaan inilah Firaun ini mati kelemasan, tak tahu berapa banyak jumlah kuantiti air yang telah ditelan dan dikeluarkan semula daripada rongga-rongga yang ada. Sehingga mati dalam keadaan yang penuh penyiksaan. Lebih-lebih lagi air masin. Sangat sakit. Maka proses otopsi ini telah membenarkan fakta Al-Quran yang sudah tersurat sejak azali. Allah Subhanahu Wa Taala telah mewahyukan Al-Quran kepada Rasulullah SAW dan peristiwa yang berlaku kepada Firaun ini sudah berlaku ribuan tahun sebelum kedatangan Rasulullah SAW. Dan Allah berjanji bahawa fizikal yang lemas itu diselamatkan, dipelihara. Falyawma nunajjika bibadanika. Kami pelihara jasad engkau kembali kepada Firaun. Jasadmu litakuna liman khalfaka ayah, supaya menjadi bukti yang dapat disaksikan oleh generasi selepas kamu. Maka apa perkaitan Firaun ini dengan Firaun di zaman jahiliyah yang kita bincangkan secara sosio-siasah?
pada 2 minggu yang lalu. Iaitu di zaman jahiliyah, satu sosok tubuh yang digelar sebagai Fir'aun adalah Abu Jahal. Yang kita bincangkan pada pertemuan yang terdahulu. Ingin saya nyatakan pada pagi ini, walaupun Fir'aun Ramses II ini telah mati, tetapi yakinlah, keturunan atau genetik profil yang ada berkembang sejak daripada Fir'aun itu wujud di muka bumi ini, sehingga ke hari kiamat, ia tidak pernah mati. Genetiknya masih berkembang hingga ke hari kiamat. Namun kita tidak mengenali genetik Fir'aun itu, tetapi kadang-kala kita dapat mengenal watak-watak Fir'aun dalam kalangan umat akhir zaman. Jelas mengapa pengusiran beramai-ramai, pengusiran secara besar-besaran itu berlaku. Di penghujung baris yang pertama ayat yang ke-90 ini, Allah SWT menjelaskan fa'atba'ahum fir'aunu wa junuduhu baghyaw wa adwa. Setelah mana urusan pengusiran ini terlibat campur tangan dalam kalangan inner circle kepada Fir'aun. Kita dah sebut pada pertemuan yang lalu. Maknanya orang-orang kanan Fir'aun menasihati supaya kalau kita lepaskan Musa dan Bani Israel begitu sahaja, maka pengusiran ini adalah satu kerugian yang sangat besar. Kerana apabila Musa dan Bani Israel sampai ke bumi lain, maka akan bertambahlah followers baru kepada Musa. Ini cadangan orang-orang kanan kepada Fir'aun yang disebut sebagai Mala'un. Bukan Mala'un tau. Kita akan baca, kita akan temui perkataan di dalam Al-Quran. Wa qalal mala'ul ladzi. Berkatalah pembesar-pembesar. Orang kanan lah. Yang orang Melayu sebut Mala'un tu, itu Mal'un. Yang dilaknat. Bukan Mala'un. Mala'un, Mala', huruf Hamzah, itu pembesar. Mana inner circle kepada Fir'aun. Jadi atas nasihat yang datang daripada kekananan ini, maka Fir'aun menitahkan supaya dikejar semula Musa dan Bani Israel atas faktor baghyaw wa adwa. Permusuhan dan kebencian yang sangat-sangat mendalam. Ia berkaitan dengan apa yang ingin kita bicarakan pada pagi ini. Ya. Baik, ia berkaitan dengan apa yang kita ingin bincangkan pada pagi ini, di mana apabila Usamah bin Zaid radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lima araka tasumu syahran min asy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban." Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Zalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im." Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Hadis ini dihasankan oleh rahimahullahu taala Al-Albani. Maka daripada pertanyaan Usamah bin Zaid ni, yang melihat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak
ataupun sangat menekuni ibadah puasa sunat, khususnya dalam bulan Syaban. Lalu persoalan ini dijawab oleh Rasulullah SAW bahawa bulan inilah di mana manusia lalai akan kelebihan dan keutamaannya. Bulan di antara Rejab dan Ramadan. Pasti Syaban. Dan Nabi SAW menyatakan atau mengumumkan keistimewaan bulan yang tidak begitu diambil perhatian oleh kebanyakan manusia. Iaitu bulan di mana amal manusia itu diangkat atau dibawa ke hadrat Allah Azza wa Jalla, Tuhan Rabbul Alamin. Dan sabda Nabi SAW, fa uhibbu ay yurfa'a amali, dan aku amat mengharapkan dengan penuh pengharapan, aku amat suka ataupun aku amat berharap ketika amalku ini dibawa ke hadrat Allah dalam keadaan aku berpuasa. Kalau tak silap saya, ada jawapan daripada pertanyaan yang saya ajukan sebentar tadi, bahawa apakah ibadah yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada hamba-Nya, namun Allah Subhanahu Wa Taala juga melakukannya. Inilah jawapannya. Tidak ada ibadah selain ini yang Allah perintahkan kepada hamba-Nya, Allah turut melakukannya. Allah perintahkan hamba-Nya untuk beribadah, solat, tidak ada keperluan untuk Tuhan itu untuk solat. Allah perintahkan puasa, Allah perintahkan haji, Allah perintahkan amal-amal ibadah yang lain. Tetapi satu-satunya ibadah yang begitu istimewa, nampak kecil dan ringan, difardukan ataupun disyariatkan, ibadah selawat ini. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikat juga berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ambil mudah ibadah selawat walaupun hukumnya tidak sampai kepada martabat wajib. Lebih-lebih lagi pada hari Jumaat dan hari-hari keutamaan. Dan bulan Sya'ban selain daripada bulan Nabi SAW melazimi ibadah puasa, inilah bulan diwahyukan ayat yang ke-56 daripada suratul Ahzab yang dibacakan dalam seruan Bilal sebelum khatib naik ke atas mimbar pada hari Jumaat. Seruan untuk berselawat ke atas junjungan mulia Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diwahyukan dalam bulan Sya'ban. Maka bukan sahaja bulan Maulidur Rasul itu memperingati kelahiran Rasulullah SAW, yang mana saya dah nyatakan pada 2 minggu yang lalu, penganjur pertama kepada Maulidur Rasul adalah Abu Lahab, yang menzahirkan kegembiraan itu dengan menyembelih unta. Namun begitu Abu Lahab telah menunjukkan penentangan kepada ajaran insan yang diraikan sewaktu maulidnya itu. Begitu juga dengan Abu Jahal. Adalah penganjur pertama yang menganjurkan Isra' dan Mi'raj di dunia. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam suratul Alaq ayat yang ke-6, ayat yang ke-7. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Perbuatan melampaui batas yang dilakukan oleh Abu Jahal itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengujinya dengan limpah kekayaan harta. Sehingga Abu Jahal menjadi fanda kepada niat-niat jahat yang berlaku di zamannya. Salah seorang daripada pendana kepada rancangan-rancangan kejahatan. Khususnya dalam lingkungan yang dibicarakan pagi ini,
iaitu permusuhan dan mana-mana sentimen yang membawa kepada kebencian. Saya mengharapkan tidak ada sebarang persoalan yang diutarakan dalam grup WhatsApp Masjid Surau, apakah keutamaan nisfu Sya'ban. Kerana sudah jelas keutamaan bulan Sya'ban, lebih-lebih lagi malam nisfu Sya'ban. Seperti mana yang telah dirakamkan daripada persoalan yang dianjurkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana pada malam nisfu Sya'ban ini, ya, diangkat amal ibadah dan dilihat amal ibadah yang dilakukan oleh hamba-hamba yang beriman. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala melihat makhluknya. Bukan melihat saja, melihat amalan makhluknya, hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Malam ni. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua makhluknya yang memohon keampunan. Yang tak mohon keampunan, nak diampuni bagaimana? Tak minta. Baik. Yang ini saya nak uraikan. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj yang terdahulu, yang saya tunjukkan pola masik tu, gugusan 200 juta bintang. Maka peristiwa Isra' dan Mi'raj ini suatu yang tak boleh dirasionalkan oleh akal. Takkan boleh. Namun begitu, hadis yang sahih daripada nasihat dan bicara Nabi Musa alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah solat yang dikurniakan pada jumlah 50 waktu. Dinasihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memohon pengurangan. Kerana atas faktor umat Nabi Musa yang kuat fizikalnya itu pun tidak dapat menekuni ibadah solat. Tetapi sayang, dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, yang akhirnya dihimpun dan ditapis semula dinamakan sebagai Holy Bible. Tak holy pun. Perintah-perintah yang telah tersurat di dalam perjanjian lama maupun baru, kemuncaknya adalah sujud, prostrate, telah diubah kepada perkataan bow down dalam Bible. Kita pernah bincangkan lebih 5 tahun yang lalu. Namun begitu, ya, daripada 50 waktu ini akhirnya menjadi 5 waktu. Maka berapa kali Nabi SAW berulang ke Sidratul Muntaha untuk memohon rahmat Allah supaya dikurangkan jumlah solat tu? Daripada 50 waktu tadi berapa kali? Berapa kali Nabi naik? 9 lah. Sebab tinggal 5 je. Kita tidak sedar. Angka 9 itu adalah angka yang tertinggi dalam nombor. Selepas 9 adalah angka lagi tinggi pada 9? Tak ada. 1 atau 0. Atau nombor gandaan. Nombor yang tertinggi 9. Ini sebagai simbolik bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasih Allah pun memohon kepada Allah pada jumlah, pada bentuk ataupun pada gambaran yang penuh kesungguhan dan permohonan yang paling ultimate. Mana mungkin umat Nabi SAW memohon secara cincai? Mustahil. Kekasih Allah menunjukkan kesungguhan meminta sehingga bilangan yang terakhir. Kalau minta kali ke-10 dah tak ada solat.
signifikannya angka 9 itu tanpa kita sedar, kita sudah sebut bertahun-tahun tentang Isra' dan Mi'raj, bahawa Nabi SAW berulang memohon pengurangan rahmat Allah 9 kali. Rupa-rupanya baru pagi ini kita perasan angka 9 itu adalah angka yang tertinggi, maka menunjukkan ataupun sebagai indikasi bahawa kekasih Allah memohon kepada Allah dalam permohonan yang paling puncak. Ditawarkan pada malam nisfu Sya'ban itu Allah melihat amal ibadah hamba-hambanya yang memohon keampunan, masih ada sentimen yang diajukan. Apa kelebihan malam nisfu Sya'ban? Ini pertanyaan yang sungguh naif kalau tidak menghayati hadis ini. Bukan cerita mengkhususkan amalan pada malam nisfu Sya'ban. Menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu satu kelebihan yang sangat puncak dalam bulan Sya'ban ini. Tidak patut ada sebarang persoalan seandainya kita benar-benar menjiwai hadis ini. Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya timbul persoalan, kenapa baca Yasin? Cuba tanya kembali yang bertanya itu, awak baca apa? Katakanlah dia kata, saya baca zikir. Kenapa awak baca zikir? Sebab saya nak baca zikir. Dia kata sebab Nabi SAW tak pernah menghususkan ibadah pada malam nisfu Sya'ban. Bukankah sebenarnya apabila dia memilih zikir, sebenarnya dia telah menghususkan amalan pada malam itu? Sebab itu tidak dihadkan. Sehingga salafus salih menyatakan bahawa sembahyang sunat pada malam nisfu Sya'ban pun ada. Walaupun tidak dikhususkan. Bermakna sesiapa saja bebas untuk melakukan amal ibadah dengan harapan doa yang dipohon itu daripada titik sebutan doa munajat yang pertama sehinggalah aminnya setiap garisan doa itu adalah penuh dengan pengharapan. Lebih-lebih lagi untuk sampai kepada bulan Ramadan. Itu sebenarnya puncak yang perlu dihayati dalam suasana kita menghampiri gerbang Ramadan ini. Jadi bulan Sya'ban ini, bulan Nabi SAW menjiwai ibadah puasa sunat sebagai latihan dan sebagai tampalan gantian kepada kerugian-kerugian dalam ibadah yang terdahulu. Mana kalau ada ibadah puasa wajib yang belum sempat diganti, inilah saat-saat akhir. Garisan merah. Peringatan sebelum sampai kepada Ramadan. Sebab itu walaupun selepas daripada 15 Sya'ban, tidak disunatkan puasa bagi orang yang tidak melazimi puasa daripada 15 sebelumnya. Tetapi tidak pada puasa qadha. Selagi ada upaya, selagi ada nyawa, diusahakan gantian itu. Berbanding dengan galakkan kepada puasa sunat. Yang kedua, bulan Sya'ban adalah bulan diwahyukan perintah untuk berselawat ke atas Nabi SAW. Dan saya telah nyatakan pada pagi ini, tidak ada mana-mana ibadah selain daripada ibadah selawat yang mana Allah perintahkan hambanya, Allah melakukannya. Mulianya Rasulullah SAW sehingga Nabi Musa sendiri antara Nabi yang pernah memohon untuk menjadi Nabi yang disebut sebagai Nabi terakhir, seandainya tidak dikurniakan kedudukan baginda itu sebagai Nabi yang terakhir, baginda ingin menjadi umat kepada Nabi terakhir. Dan jangan kita lupa bahawa kemuncak sebelum berlakunya end of the world, kiamat, di mana Nabi Isa AS akan diturunkan untuk membunuh Dajjal, tetapi Nabi Isa AS bukan diturunkan sebagai Nabi, tetapi sebagai umat Nabi SAW. Lihat, hayati, fahami peristiwa itu. Beruntungnya menjadi umat Nabi SAW. Kerana apa saya nyatakan demikian? Tak patut ada persoalan. Kita bimbang. Kerana dalam keistimewaan hadis nisfu Sya'ban ini, dah dijanjikan rahmat keampunan kepada hamba-hamba yang memohon kepada Allah pada malam nisfu Sya'ban. Hadis ini sahih riwayat Ibn Hibban.
Melainkan dua golongan, iaitu golongan yang berkekalan dalam mensyirik atau menyekutukan Allah. Dan yang kedua, golongan yang disebut sebagai musyahin. Golongan yang berterusan, yang masih lagi dalam timeline permusuhan. Maka kalau kita membangkitkan sentimen sehingga orang tidak beribadah dan tidak menghidupkan malam nisfu Sya'ban kerana pertanyaan kita tadi, kerana dengan tujuan untuk mempersendakan amal-amal yang dilakukan, misalnya bacaan Yasin dan sebagainya, akhirnya orang kata tak ada ibadah yang sahih pun pada malam, tak ada ibadah yang disyariatkan pun pada malam nisfu Sya'ban. Akhirnya orang tak buat. Sebenarnya kita telah mendirikan tembok baghyan wa adwa sebagaimana Fir'aun tadi. Daripada ditawarkan rahmat keampunan, dikhawatiri kita memasuki bulan Ramadan dalam bebanan dosa yang masih dipikul. Inilah bulan kedamaian yang ditawarkan Allah dan Rasulnya sebagai persediaan supaya orang mukmin itu masuk melangkah ke Ramadan. Dia sebenarnya telah pun memakai pakaian yang putih, dengan jiwanya juga putih, sebagaimana dia telah memohon limpah ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita renungkan. Dan sekilas pandang sebelum kita mengakhiri majlis ilmu pada pagi ini, ada beberapa peristiwa lain yang juga besar dan berlaku dalam bulan Sya'ban ini. Antaranya adalah peperangan yang berlaku ketika mana Rasulullah SAW sudah pun berada di Madinah, iaitu peperangan dengan Bani Mustalik. Ya. Bani Mustalik ni bukan Yahudi. Ini adalah suku Arab Mekah dalam kalangan Quraisy. Sebab itu lokasi peperangan ni, cuba lihat jarak di antara Madinah dan lokasi yang berlaku di Marasi', ataupun dengan sebutan lain. Ya. Lokasi ini berlaku peperangan yang menyaksikan peperangan di antara umat Islam dengan Bani Mustalik, di mana Rasulullah SAW membawa sejumlah 700 orang tentera dan diikuti oleh 30 tentera berkuda yang memerangi Bani Mustalik, kerana ketuanya Haris An-Nadir ataupun An-Nadar telah pun mengutuskan spy untuk melihat kekuatan ketenteraan umat Islam di Madinah. Akhirnya dapat dikesan dan ditangkap lalu dibunuh spy yang dihantar oleh Al-Haris ini. Jadi apabila mengetahui perancangan yang sebenar dalam kalangan Bani Mustalik ini yang ingin melaga-lagakan bangsa Arab, walaupun Nabi SAW sudah pun berada di Madinah, masih lagi nak dicetuskan peperangan. Dan peperangan kerana kebencian, dendam, permusuhan ini berlaku dalam bulan Sya'ban. Kalau kita perhati dalam suasana semasa, banyak sentimen-sentimen yang sedang berlaku dalam masyarakat yang akhirnya disimbah untuk menyemarakkan lagi api permusuhan itu. Sebab tu saya sebutkan pada pertemuan yang lalu, watak Saidina Abu Bakar dalam peristiwa Isra' Mi'raj sudah tidak ada. Yang ada ataupun yang dominan pada akhir zaman ini adalah watak kaki bakar. Maka dalam bulan Sya'ban ini, sedarlah bahawa Allah membentangkan kita satu laluan yang terbuka luas untuk kita berdamai sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Maka pada hari ini, menjelang nisfu Sya'ban ini, untuk kita memadamkan segala api permusuhan, perselisihan, mohonlah kemaafan khususnya dalam kalangan ahli qarabah kita, silaturahim. Dan sesama jemaah kita dalam pertalian ukhuwah ini, mudah-mudahan perselisihan, salah faham, silap sangka itu dapat dimaafkan. Ini bulan yang Allah bentangkan peluang sebelum kita sebenarnya melangkah kepada bulan
Ramadan dalam doa yang dibacakan oleh Ustaz Haji Hashim tadi. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Maka lakarkan doa itu yang mana garisnya itu adalah penuh dengan pengharapan supaya titik akhir diaminkan itu dapat dimakbulkan Allah Azza wa Jalla. Jadi mudah-mudahan pertemuan pada pagi ini menyedar dan menginsafkan kita hakikat sebenar bulan Sya'ban ini bukan hanya bulan yang mencatatkan peristiwa-peristiwa penting. Dan sebelum saya terlupa, dalam kita membicarakan, belum habis lagi membicarakan Tadabbur An-Nur, baru 3 peringkat. Ya? Peristiwa khabar fitnah Al-Ifki yang berlaku di antara Safwan Al-Mu'attal kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyendiri dalam lingkungan berbelas hari, tak keluar rumah kerana tersinggung dengan fitnah itu. Fitnah Al-Ifki ini juga berlaku dalam bulan Sya'ban. Dan apa hikmahnya bulan Sya'ban ini menjadi bulan perdamaian? Sama-samalah kita renungkan pada pagi ini. Allah membuka pintu seluas-luasnya kepada hamba yang beriman untuk memohon limpah rahmat keampunan, khususnya kemuncak pada malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan bulan yang menyaksikan amal ibadah ini diangkat ke hadrat Allah, rekod ibadah kita diangkat dalam keadaan kita sedang mengharap limpah rahmat dan keampunan daripadanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih atas segala perhatian dan kesempatan yang diberikan pada pagi ini. Mudah-mudahan kita semua diberkati di dalam rahmat Allah dan dapat sama-sama kita menghayati setiap perbincangan ilmu yang kita sampaikan ataupun kita bicarakan. Subhanakallahumma wa bihamdika